persaingan yang paling hebat dan paling mencabar ialah persaingan dalam merebut pengaruh supaya orang lain boleh mengikut kita. Dua kumpulan yang paling memerlukan pengaruh ataupun mencari pengaruh. Satu kumpulan ialah kelompok politik, dan yang kedua ialah kelompok agama, kerana mereka perlukan pengikut. Walaupun mungkin Tok Guru tu dia tak masuk politik, tapi dia nak mana urut dia, maka dia nak pengaruh dia. Sebab tu kadang-kadang persaingan, fitnah dalam sejarah Islam antara mazhab begitu hebat. Munculnya pada sebelum kemerdekaan aliran pembaharuan Syekh Al-Hadi, Zakbar dan seumpamanya. Mereka dipinggir dan difitnah sebagai golongan yang sesat, yang dianggap kaum muda dan seumpamanya. Bukan kerana soal politik saja, tetapi soal golongan yang sudah mempunyai kedudukan yang selesa. Apatah lagi apabila sebuah negara seperti kita yang mempunyai tempat, yang memberikan tempat kepada golongan agama, maka mereka mesti bersaing supaya tempat itu sentiasa mereka kuasai, dengan cara mereka memberikan sesuatu yang menyebabkan musuh politik atau musuh mereka yang bersaing dalam bidang dan pengaruh itu dapat ditumpaskan. Golongan politik juga demikian. Tapi dalam sejarah, golongan orang politik sering kali menggunakan orang agama untuk mengawal pengaruh dia. Maka kita tengok mana kerajaan pun, seteruk mana pun, mesti ada ulama bersama dengan dia. Sebab tu tak heran mesti ada ulama PAH dan ada ulama UMNO. Bukan sama ada mereka. Kerana apa? Kerana masalahnya mereka tahu bahawasanya yang elemen yang mempengaruhi masyarakat itu ialah agama. Bila disebut satu perkara disertai pula dengan nas agama, maka ramai orang akan terpengaruh. Agama, bagi saya, boleh menjadi madu ataupun boleh menjadi penawar yang menyembuhkan penyakit politik, tetapi dalam masa yang sama, jika tidak dikendalikan dengan betul, agama menjadi racun kepada politik. Agama akan menjadi penyebab kepada kacau bilau politik jika sekiranya ia tidak diadun dengan cara yang betul. Sebab itu kita nakkan supaya agama di atas parti politik. Bukan parti politik yang mengendalikan kehendak agama. Agama yang menentukan keputusan terhadap parti politik, bukan parti politik yang mengarahkan para ulama dia mengeluarkan fatwa sesuai dengan kehendak parti politik. Ini hendaklah di situ perlunya kebebasan golongan agama ini supaya mempunyai sikap yang bebas dan tidak mempertahankan partinya tetapi mempertahankan prinsipnya. Ramai orang mengkritik Mustafa Kamal Atatürk, dan biasanya golongan agama akan labelkan dia sebagai pengasas kepada sekularisme dalam dunia Islam dan seumpamanya. Tapi saya menyatakan Mustafa Kamal Atatürk menjadi begitu teruk sehingga memisahkan agama daripada politik disebabkan salah guna agama sendiri pada peringkat. Apabila sultan-sultan Turki mewah dengan kekayaan sehingga berlian yang ada di atas kepala sultan itu sendiri ratusan juta, dan apabila sultan nak membelanjakannya, ataupun apabila khalifah ketiga itu, Khalifah Uthmaniyah, nak kahwin yang kelima, ulama akan keluarkan fatwa untuk membolehkan dia kahwin dengan menyatakan yang kelima itu gundik, yang isterinya 4. Lalu berlaku sikap macam kecewa dengan agama. Sebab itu apabila Kamal Atatürk muncul pada peringkat itu, maka ramai dunia Islam menyokongnya, terutama golongan generasi muda. Apabila Kamal Atatürk bercakap soal mengembalikan kuasa parlimen, memberikan keadilan, kesesamaan kepada rakyat dan seumpamanya. Cuma selepas daripada itu, apabila dia naik, benar-benar dia memisahkan agama daripada politik, yang mana bukan merupakan harapan kepada dunia Islam. Tetapi kenapa dia buat begitu? Kerana berlaku salah guna agama. Maka sebab itu mengadunkan agama dengan politik memerlukan adunan yang benar-benar jujur. Jika tidak, kita akan lihat agama tidak lebih melainkan senjata orang politik. Dan orang agama akan gunakan orang politik kerana orang politik ada kuasa untuk kedudukan agama dia. Dan hal ini akan berterusan. Maka saya di pentas ini, kedua-dua parti ada. Kedua-dua parti ini menggunakan agama. Dan kita sedang bertanya,
siapakah yang menggunakan agama untuk kepentingan agama dan siapakah yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Itu memerlukan satu diskusi yang jujur, yang bebas daripada keuntungan ini semua. Terima kasih, Saya tak boleh panjang sangat.